باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اما بعد. قال المصلي الفقيه الراجي إلى عفو ربه وغفر الله له ولوالديه ولمن أدبه وعلمه ولجميع إخوانه والمسلمين آمين. Peranan guru yang mursyid. Jadi alhamdulillah, setelah kita mengetahui daripada permulaan risalah ataupun mukhtasar ini tentang hal-hal yang penting untuk dijadikan sebagai pedoman bagi setiap muridin dan juga salikin yang melalui jalan untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan segala kebiasaan adat yang menghijab dirinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah mengetahui perkara-perkara tersebut, alhamdulillah, dan sudah dapat gambaran bagaimana as-sayr ila Allah itu. Kal-baqi an-nashra fiha, maka yang tinggal ialah untuk kita menjalaninya dan menghayatinya di dalam hidup kita. Setelah kita tahu semua itu, kita juga perlu tahu hal yang berkaitan tentang guru yang mursyid. Kerana perjalanan kepada Allah itu dalam mengamalkan segala ajaran dan juga syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerlukan bimbingan seorang guru yang akan memandu kita supaya kita tidak menyeleweng dalam perjalanan kita untuk mendekati Allah. Maka sekiranya kita mendapat guru yang betul, fabiha wa ni'mah. Tetapi na'udzubillah min dzalik, apabila kita terjebak mengambil bai'ah dengan guru-guru yang tidak layak ataupun yang tidak berjalan di atas jalan yang benar di dalam mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga guru-guru seperti itu menambah lagi hijab antara seorang murid itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu ulama-ulama Rabbani menyusun kitab dan menerangkan sifat guru yang mursyid supaya kita benar-benar teliti dan mendapat guru yang betul yang akan membimbing kita. Nah, kalaulah ulama-ulama besar sendiri memerlukan guru yang membimbing mereka itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitulah juga dengan kita memerlukan guru yang membimbing kepada Allah. Ada perbahasan di kalangan ulama, adakah guru yang dipanggil sebagai Asy-Syaikh Al-Mursyid itu suatu hal yang wajib? Maka pendapat ulama tidak, melainkan bagi mereka yang benar-benar dilanda dengan penyakit hati yang sangat-sangat kronik, mereka itu memerlukan guru. Tetapi bagi orang yang tidak
dilanda dengan penyakit hati yang berat, maka sudah memadai dengan ia membaca Al-Quran dan mengamalkan segala yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu, untuk dia menjalani perjalanannya kepada Allah dan melalui peningkatan daripada suatu manzilatul iman kepada suatu manzilatul iman, tidak memerlukan kepada asy-syaikh al-mursyid. Yang wajib ialah syaikhut ta'lim, guru yang mengajar akan ilmu-ilmu syariat. Walau bagaimanapun, keperluan kepada guru yang mursyid itu fallahu a'lam, maka Allah lah yang lebih mengetahui, berdasarkan kepada kedudukan seorang hamba. Boleh jadi pada mustawa yang biasa dia tak memerlukan guru yang mursyid untuk membimbingnya, tapi boleh jadi kalau dia nak membimbing manusia, maka dia perlu dibimbing terlebih dahulu. Maka dia perlu belajar bagaimana membimbing manusia melalui bimbingan yang ia dapati daripada guru yang mursyid. Oleh sebab itu, kalau kita baca dalam kisah-kisah sejarah ulama-ulama salihin, kibarul ulama, walaupun mereka itu seorang yang saleh, seorang yang kuat amalnya, masih tetap ada pada mereka itu guru yang membimbing mereka. Mungkin itu mimbar daripada pintu mengasuh mereka bagaimana mendidik manusia. Orang yang tidak dididik tidak tahu bagaimana mendidik manusia. Tetapi kalau sekadar untuk dirinya, sekiranya dia tidak diserang dengan penyakit yang berat, maka tidak diperlukan kepada guru yang mursyid. Cukup dia beramal dengan sunnah Rasulullah SAW dan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW, daripada berbagai-bagai amalan nafilah yang sunat, dan kemudian berbagai-bagai bacaan azkar, ya, dan sebagainya. Oleh itu, lantaran kebanyakan kita ini mempunyai penyakit yang kita warisi oleh pengaruh keluarga dan masyarakat, maka penyakit itu menjadi hijab dan penghalang. Nah, saya masa di Mesir dulu, saya sangat minat membaca kitab Al-Hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari, belajar daripada Sayyid Al-Habib, guru kami di sana. Tetapi diberi nasihat oleh Sayyid Al-Habib Ali Al-Jufri ketika dia datang ke Mesir, supaya jangan semata-mata membaca Al-Hikam. Dia memberi nasihat, hendaklah membaca Bidayatul Hidayah. Mengapa membaca Bidayatul Hidayah? Kerana di dalam kitab tersebut ada menerangkan cara-cara beramal dan menerangkan tentang penyakit-penyakit hati. Jadi penyakit hati ini quta'ut tariq, kata ulama tasawuf. Ia adalah umpama perompak di tengah jalan. Jadi biasanya kalau dalam bahasa Melayu dipanggil lanun. Pulang daripada Syam, hasil perniagaan yang sangat besar, puluhan unta yang dipenuhi di atas belakangnya dengan berbagai-bagai keuntungan, tiba-tiba dalam perjalanan diserang oleh quta'ut. Akhirnya sebulan duduk di Syam, hasil perniagaan yang begitu besar sekali, cita-cita yang begitu tinggi sekali, balik dalam keadaan selai sepingan. Tinggal boleh jadi kudanya saja untuk dia berjalan balik atau bergerak pulang ke Mekah. Kata ulama tasawuf, penyakit hati itu seumpama quta'ut tariq. Suatu ketika dia akan menjadi lanun yang merosakkan seluruh pencapaian kita di dalam hidup kita, yang akan merosakkan ibadah kita, yang akan merosakkan amal soleh kita. Sehingga dengan sebab penyakit hati itu, seorang itu boleh jadi bakal pulang menghadap Tuhannya dalam keadaan yang su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu ulama-ulama tasawuf mengambil berat soal penyakit hati. Jadi kalau ulama-ulama di Hadramaut
Bahkan saya ingat di Mekah jadi amalan mereka, wirid mereka membaca kitab Ihya Ulumuddin pada waktu subuh, membaca bahagian yang akhir yang dipanggil sebagai muhlikat, perkara yang membinasakan hati. Itu dijadikan wiridan, dibaca setiap subuh daripada kitab Ihya, bahagian al-muhlikat yang membinasakan hati, supaya menjadi muhasabah yang berterusan. Jadi apabila kita tak ambil berat tentang soal memperbaiki hati, mengislahkan hati daripada penyakit-penyakit hati ini akhirnya banyak terjadi orang yang sirahnya bagus, penghujungnya jadi rosak. Kadang-kadang kerana sifat marah yang tidak dikawal, yang marah itu sudah jadi sifat mazmumah, maka akhir dengan sifat marah itu sampai dia membunuh. Kadang-kadang dengan sifat hubbud dunia yang terlalu menguasai hatinya, sehingga akhirnya apabila kematian ibu dan ayah, berpecah hubungan keluarga dan adik-beradik kerana berebut harta besar. Asalnya seorang yang bagus, asalnya seorang yang ahli ibadah, asalnya seorang yang bercakap agama, seorang yang dihormati di kalangan keluarganya, tapi kerana hubbur riyasah, tamak kepada dunia, sehingga dia bertindak dengan tindakan yang memutuskan hubungan silaturahim. Bila dia merasakan apa yang dihajati daripada harta pusaka itu tidak dapat dicapai. Begitulah juga orang yang ada penyakit dalam hatinya, syahwatain, sama ada penyakit kuat makan ataupun nafsunya, dan dia tidak cuba untuk memperbaiki penyakitnya, maka sampai pada suatu tahap akhir dia terjebak di dalam skandal yang melibatkan kepada hal-hal yang menjatuhkan dan mengaibkan dirinya. Jadi ini semua adalah perkara yang biasa kita dengar, berpunca daripada kegagalannya untuk memperbaiki hatinya daripada penyakit-penyakit tersebut. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki hati daripada penyakit ini memerlukan bimbingan seorang guru yang akan memimpin kita, yang akan memandu kita, sehingga di dalam kita beribadah bukan semata-mata beribadah, bukan semata-mata beramal, tapi keluar daripada cengkaman nafsu. Kadang-kadang kita beribadah rasa lazat dengan ibadah kita, tetapi ibadah kita itu tidak melepaskan kita sebagai asbab daripada sifat-sifat yang mazmumah, tak menggerakkan kita berjalan mendekati Allah. Nah, macam orang duduk dalam bangunan yang cantik, 3-4 tingkat. Tingkat pertama begini jualannya, begini perhiasannya, tingkat kedua begini, tingkat keempat begini, tingkat kelima begini, tingkat keenam begini, dan dia merasa segar hatinya, merasa damai hatinya, tetapi dia berlegar dalam bangunan yang sama, tetap berada dalam cengkaman nafsu. Guru yang mursyid itu memimpin muridnya keluar daripada bangunan itu dan bergerak ke hadapan mendekati Allah, melepaskan diri daripada cengkaman nafsu. Jadi seorang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi dengan sebab bimbingan guru yang memahami bagaimanakah caranya untuk memecahkan pengaruh syahwat, dan bagaimanakah caranya untuk menghiasi dirinya dengan sifat yang terpuji. Dengan bimbingan guru begini, mengeluarkan dia daripada cengkaman nafsu dan melepaskan dia daripada hijab dan halang-halangan yang menghalang perjalanannya kepada Allah. Berbeza dengan orang yang sekadar beribadah tanpa guru yang membimbing. Nah, dia merasa lazat dengan ibadahnya, dia merasa nikmat dengan amal solehnya, tetapi penyakitnya terus bersarang di dalam hatinya. Jadi mungkin dia ibadah 10 tahun, 20 tahun, sampai ke satu peringkat dia diuji oleh Allah Ta'ala, yang mana pada ketika itu dengan sebab penyakit yang ada pada dalam dirinya, menyebabkan akhirnya dia melakukan hal-hal yang merosakkan sifat perjalanan hidupnya. Di sini perlunya kepada guru yang mursyid dan peranan guru yang mursyid bagi mereka yang ada penyakit. Thumma ayyuhal akhil karim,
Qala musannif al-faqir ar-rajih ila 'afwi rabbih wa ghafara Allahu lahu wa liwalidayhi wa liman adabahu wa 'allamahu wa li jami'i ikhwanihi wal muslimina amin. Thumma ayyuhal akhil karim, in kana la budda laka. Sebab itu disebut la budda laka, kalau tak dapat tidak, perlu mencari guru. Min waliyin mursyidin, daripada wali kekasih Allah yang membimbing kita kepada Allah. Jadi kalau orang itu berada dalam keadaan demikian, sekiranya Allah mahu membimbing dia kepada Allah, maka Allah akan memperkenalkan dia dengan seorang yang menjadi kekasih Allah. Sebab itu Sahibul Hikam menyebut, subhana man lam yaj'al dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalil alaihi. Maha suci Allah yang tidak menjadikan petunjuk ke atas para kekasihnya, melainkan dari sudut untuk menunjuk ke atas zatnya atau dirinya. Mana bila Allah memperkenalkan kepada orang soleh min ahlillah, sebenarnya Allah mahu membimbing kita kepada Allah. Kerana apa? Kerana tidak ada jalan untuk mendekati Allah dengan sebenar-benarnya melainkan dengan bimbingan seorang ahlullah, seorang yang soleh. Ini diihtimalkan bagi orang yang ada punya penyakit yang tak dapat melepaskan daripada penyakit. Imma liyunqidhaka. Ustaz ingat masa di Mesir dulu? Jadi, nah Ustaz kalau berceramah, Masya Allah, tabarakallah, kadang-kadang menangis orang yang ada di hadapan. Menangis. Tapi apabila pulang ke rumah, kita tak meningkat. Orang yang menangis, kita sendiri tak ada perubahan di dalam amal, tak istiqamah dalam amal, tak ada sifat ataupun tak ada kekuatan menolak dorongan nafsu dan syahwat. Tapi kalau kita Masya Allah menyampaikan tazkirah dan tausiah, beri kesan kepada orang yang dengar. Jadi hal ini membimbangkan Ustaz. Bimbang. Ini kalau Ustaz balik macam ni keadaan ini, jadi orang yang duduk dalam dua dunia, darain. Orang yang jadi zul wajhain, di depan orang begini, di belakang begitu. Jadi macam mana cara untuk nak melepaskan diri daripada keadaan yang begini? Maka Ustaz tercari-cari seorang mursyid, guru yang boleh membimbing kepada Allah. Nah Ustaz ingat lagi berdoa kepada Allah sungguh-sungguh, ya Allah, tunjukkan aku guru yang boleh bimbing diriku, ya Allah. Aku tak mau pulang ke tanah air dalam keadaan aku tak menemui penawar bagi penyakitku ini. Tunjukkan, ya Allah. Dan berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan melalui ru'ya salihah seorang lelaki yang datang, nah menjelma di dalam mimpi itu berpakaian jubah serba putih dan serban serba putih. Bukan menurut cara pakaian ulama-ulama Al-Azhar. Serbannya bukan serban Al-Azhar, jubahnya bukan jubah Al-Azhar. Kerana lelaki itu memakai serban putih, kemudiannya dia memakai jubah di luar, dalamnya ada gamis, dia pakai jubah lagi, ya. Jadi dan wajahnya Masya Allah, ya, begitu menenangkan. Dan Ustaz fikir ini Rasulullah SAW, tapi dalam hati dia tu mungkin Rasulullah itu tidak hanya Rasulullah, tapi tidak taradud. Jadi apabila dia melihat dia, lalu dia datang bersalam dengan Ustaz, dan Ustaz mencium tangannya dan dia tersenyum kepada Ustaz, dan akhirnya dia pun beredar dalam keadaan senyumannya itu sehingga dia hilang daripada pandangan. Tak berapa lama kemudian setelah Ustaz ruqyah tersebut, lelaki ini datang menziarahi pelajar-pelajar Malaysia. Rupa-rupanya lelaki itu Al-Habib Hussein bin Abdul Qadir Al-Saggaf, muridnya kepada Al-Habib Umar bin Hafiz. Jadi pada ketika itu beliau adalah seorang yang sangat dihormati dan menjadi sahibul majlis di Sahatul Husainiyah di
dekat dengan Al-Azhar Al-Syarif, bersebelahan dengan Masjid Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala. Jadi betul lah Ustaz taradud. Pertama Ustaz tengok pakaiannya, ini bukan pakaian ulama Azhar, dan itu pakaian ulama-ulama daripada Hadramaut. Pakaiannya begitu. Jadi cara yang kita pakai ini cara ulama Hadramaut, bukan cara Azhar. Kemudiannya, ya memang mereka suka berpakaian serba putih. Kemudiannya mereka itu bid'atun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketul daging daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika taraddad, yaitu berlakunya kita panggil berlaku taraddud, yaitu keraguan, ini Rasulullah atau tidak, Rasulullah atau tidak, karena memang mungkin bukan Rasulullah SAW tapi adalah anak cucu bagi dia sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada itu Ustaz mula mengikuti pengajian Al-Habib Husain Abdul Qadir Al-Sagaf di Saha Al-Husainiyah, dan kemudian berterusan sehingga beliau kembali ke Jeddah setelah selesai pengajiannya. Jadi kalau tak ada bimbingan daripada guru yang seperti itu, maka dah tentu Ustaz akan pulang dengan membawa penyakit dan tak tahu penawar dan penyelesaian. Ya. Tapi pulang dengan tahu penawar bagi penyakit. Nah, penyakit itu mengambil waktu untuk dihilangkan, tapi sudah tahu penawarnya. Yang jadi masalah bila tak tahu penawar, tak tahu bagaimana nak menyelesaikan. Jadi alhamdulillah, oleh sebab itu dengan bimbingan guru, saya ingat lagi bagaimana beliau pernah suatu ketika dalam satu majlis, bila masuk para habaib, Ustaz duduk tak bangun berdiri, tak tahu adab ketika itu dalam majlis bersama para ulama dan habaib. Kita mengaji di Azhar, kalau itu tak diajar kepada kita. Jadi semua yang bangun berdiri, semua bangun berdiri menghormati. Ustaz duduk saja. Heran sebab apa orang bangun berdiri. Kemudian kita bangun, cuba berdiri. Jadi kita mula belajar adab, mula dibimbing oleh guru bagaimana. Ingat lagi dalam pengajian Al-Habib Husain Abdul Qadir Al-Sagaf menceritakan tentang melihat Rasulullah SAW. Lalu tiba-tiba Ustaz mencelah. Ustaz katakan kepada Al-Habib, bagaimana kalau kita melihat satu juzuk daripada Rasulullah SAW? Adakah itu mimpi melihat Rasulullah SAW? Pembuatan soalan Ustaz ditegur oleh Sayyid Hamid. Kerana bertanya soalan itu dengan maksud riaan, iaitu untuk nak menunjukkan aku pun mimpi Rasulullah SAW. Guru begini sangat diperlukan untuk menyingkap keaiban yang ada pada diri kita. Yang kita merasakan bahawa kita ini bagus saja dalam keadaan yang baik, tapi dengan guru yang demikian menyingkap keaiban kita dan menegur, yang menyebabkan kita tahu di mana yang perlu diperbaiki, di mana yang telah baik, di mana yang perlu ditingkatkan. Maka dengan bimbingan guru begini, kita akan terus berjalan dengan perjalanan yang selamat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi warak imma liyunqidhaka, sama ada itu gambaran sana bagi contoh supaya faham mengapa perlunya kepada guru. Kalau orang itu tak berguru, dia tak berguru dengan guru yang akan membaiki sifatnya dan hatinya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka dia tak tahu penyakit, dia tak tahu kekurangannya. Bila dia akan tahu? Bila dia masuk dalam majlisul ulama. Bila dia masuk dalam majlisul ulama, ulama tak suka dengan dia kerana su'ul adab. Maka menyebabkan dia bila masuk dalam majlisul ulama, majlisus salihin, maka ketika dengan akhlak dan adab dan ahwalnya yang buruk, menyebabkan dia pada ketika itu tak dapat untuk mendampingi orang-orang yang saleh. Tetapi apabila dibimbing oleh guru, maka dia tahu di mana keaibannya yang perlu diperbaiki, yang menyebabkan perjalanannya betul. Dan bila dia bertemu dengan orang yang saleh redha dengannya kerana melihat dirinya itu ada sifat-sifat orang-orang yang siddiq. Jadi ini bagaimana kita nak tahu kalau tak ada teguran dan ingatan daripada guru? Dan antara guru yang sangat tegas dalam soal-soal adab ini ialah
Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizullah ta'ala wa ardah. Nah, zaman kami belajar di Mesir dulu, Masya Allah, tabarakallah, tuan guru memang sangat tegas betul. Jadi kalau dalam belajar tu kami duduk, kami goyang macam ni pun tak dibenar. Tegur terus on spot, tak dibenar. Jadi kawan ni Masya Allah, kadang orang Melayu bila sedap mengikuti kuliah, dia pun badan dia pun macam ni. Terus tegur on spot dengan tegas. Jadi apabila ada kesilapan, ditegur terus on spot. Ini guru yang mempunyai sifat-sifat kita panggil kemursyidan, yang melalui bimbingannya maka murid-muridnya meningkat dari sudut akhlak dan mengetahui di mana kekurangan-kekurangan mereka. Kadang-kadang bila datang ke pesantren, masing-masing rasa dirinya hebat, masing-masing rasa dirinya cukup. Tetapi bila dia datang ke pesantren dengan gurunya yang mursyid, maka di situ guru itu akan menunjukkan mana kurangnya, mana silapnya. Pernah seorang murid dari Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, tersebar kisah bagaimana dia membaca Al-Quran sekali khatam, malam sekali khatam, malam sekali khatam, tiap-tiap malam khatam Quran. Masya Allah, hebat. Jadi bila berita disampaikan pada Imam Ahmad ni, guru yang mursyid, Imam Ahmad panggil dia. Imam Ahmad tanya dia, betul ke? Dia kata betul. Baik, kalau betul, Imam Ahmad kata, malam ni kamu cuba baca Al-Quran dan seolah-olah kamu baca Quran itu kamu baca kepada aku yang mendengar. Malam ni baca Quran macam tu. Jadi dia malam tu dia membaca Quran seolah-olah sedang baca talaqi depan gurunya ataupun sedang baca depan gurunya, Imam Ahmad. Esoknya Imam Ahmad tanya pada dia, macam mana? Dapat khatam tak Al-Quran? Macam mana? Dia kata tak dapat khatam Al-Quran. Hanya baca beberapa surah, tapi tak sempat khatam. Imam Ahmad kata, nah, malam ni pula baca Quran seolah-olah kamu baca kepada Rasulullah SAW. Esoknya Imam Ahmad tanya macam mana? Dia kata lagi tak boleh nak khatam lagi, baca hanya beberapa surah saja, lagi kurang daripada malam sebelum. Imam Ahmad kata, nah kalau begitu malam ini baca pula seolah-olah engkau membacanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana baca langsung didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan Allah yang kamu talaqi itu, bayangkan. Lalu dia baca, dia hanya boleh baca beberapa surah yang pendek saja, tak khatam Al-Quran. Guru yang mursyid membuka aib, mana menyingkap kekurangan muridnya supaya dia jangan diserang penyakit riak dan ujub, kerana kemudahan yang Allah berikan kepadanya boleh mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sehari. Maka dengan bimbingan guru yang mursyid menyebabkan dia tahu, nah bacaannya bacaan yang begitu, bacaan yang penuh dengan kekurangan adab, penuh dengan kekurangan, maka walaupun dia boleh khatam, dia tak patut berbangga dengan khatamnya itu. Sebaliknya muhasabah. Jadi ini guru yang mursyid. Untungnya murid yang dapat guru ini, untung murid ini selamat sepanjang umurnya. Tapi kalau dia tak dapat guru yang begini, maka lagi dia beramal menjadikan dia riak dan ujub, menjadikan dia berasa hebat. Sebab itu kalau guru yang menegur kita dan menasihati kita, kita jangan kecil hati dengan guru, kerana teguran guru itu yang akan menyelamatkan kita. Kerana guru itu menegur berdasarkan ilmu. ثم أيها الأخ الكريم إن كان لابد لك من ولي مرشد إما لينقذك, sama ada untuk menyelamatkan engkau, ya, liyunqidaka, mana menyelamatkan engkau daripada cengkaman nafsumu. Jadi guru ini menjadi asbabul futuh kepada dia, yang menyebabkan dia jadi insaf, jadi menyesal dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Au liyunqidaka, ataupun dia sudah berjalan kepada Allah tapi tersekat. Maka guru ini yang menerangkan di mana puncanya. Ustaz ingat masa Ustaz belajar di Mesir dulu, Masya Allah, tabarakallah, kita ibadah, kita rasa lazat, manis dan sebagainya. Bila balik ke Malaysia, sudah mula ada duit,
Maka satu ketika sembahyang jadi macam tak habis, tak rasa manis, kering saja. Baca Quran pun tak selesai, selawat pun tak selesai, zikir pun tak selesai. Ya, apa punca dia? Maka bila Ustaz buka kitab Al-Hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari, di dalamnya dia mengingatkan, kalau kamu sampai dalam situasi begitu, maknanya telah masuk dunia ke dalam hati kamu. Maknanya dunia dah masuk dalam hati kamu yang menghijab kamu. Jadi orang macam kita panggil minum tak hilang haus, makan tak kenyang, ibadah tak merasa puas. Ini kan telah masuk dunia ke dalam diri. Jadi baru Ustaz teringat, Ustaz ada beli jam, Masya Allah, Tabarakallah, yang jam itu berwarna keemas-emasan, dan ada beli pen yang Masya Allah, Tabarakallah, yang sangat cantik. Jadi bila nak cakap, angkat tangan nampak jam. Tuan-tuan nampak jam. Ya? Bila menulis, tengok pen, Masya Allah, cantik. Rupanya perkara-perkara itu tadi telah masuk dalam hati sehingga merasa nikmat dan lazat dengan dunia, dan ini menghijab hati daripada khusyuk dan mengagungkan Allah ketika menunaikan ibadah. Jadi kalau tak ada guru yang membimbing, kalau Ustaz tak belajar dengan Al-Habib Husain dan Abdul Qadir kitab tersebut, maka Ustaz pun tak tahu isi kitab itu. Maka tak ada bimbingan, tak ada panduan, akhirnya kita dalam keadaan meraba-raba dan menyebabkan perjalanan kita kepada Allah itu terhijab dan terhalang. Guru yang mursyid membantu kita liyungqilaka, untuk memindahkan kita daripada keadaan yang sebelumnya yang kita terhenti di situ, lalu dengan nasihat dan bimbingannya yang kita ikuti menyebabkan berlaku peralihan dan berjalan semula dan bergerak semula dalam perjalanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kemudiannya, ataupun aul yusakkinaka biidznillah ta'ala, menenangkan kau. Kadang-kadang di dalam kita beramal dan kita beribadah, maka datang al-waridat wal anwar, iaitu hantaran-hantaran daripada Allah yang kita tak faham, ataupun datang ujian dan dugaan daripada Allah yang kita tak faham. Ustaz, mengapa bila anak makin beribadah, makin anak cuma nak islah diri, perniagaan anak jadi rugi? Anak isteri anak ni jadi macam tak hormat sama anak. Pasal Ustaz, patut kalau anak-anak mendekati Allah, orang makin sayang. Patut anak-anak mendekati Allah, perniagaan makin untung. Macam mana? Tak faham. Maka bila tanya pada guru, maka guru akan memberi nasihat kepadanya, ya, menerangkan kepada dia bahawa antara asbabnya apabila kita tak disukai oleh orang, sebenarnya Allah nak menjinakkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara asbabnya, kalau kita berniaga, makin kita solat makin rugi perniagaan. Itu adalah merupakan ujian yang menggambarkan peningkatan iman kita. Nah, kalau ujian itu datang sebelumnya, kita tak mampu menghadapinya. Tapi apabila meningkat iman, maka ujian itu datang dan kita mampu untuk menghadapinya, yang menyebabkan berlaku peningkatan di dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab sabar kita dan tawakal kita dan rida kita terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah dari dugaan-dugaan tersebut. Jadi dengan penerangan guru itu jadi tenang, jadi sejuk hati kita, jadi lapang dan terselamat daripada waswas syaitan. Oleh sebab itu, sekiranya ingkana la budda laka min waliyyin mursyidin imma liyunqidaka aw liyunqilaka aw liyusakkinaka biidznillah ta'ala, fa'alaika bil ilmi, maka hendaklah engkau mempunyai ilmu an amaratis syekh al-mursyid, tentang tanda-tanda syekh yang mursyid. Lianna tasawuf tulia, kerana tasawuf itu telah dibalai bi kathratil mudda'i wa qillati ahli. Tasawuf itu telah dibalai, kata Al-Hujwairi, bahawa tasawuf itu telah dibalai oleh banyaknya yang mendakwa dia itu bertasawuf, dia itu ahli sufi,
tetapi ahlinya yang sebenar adalah sangat sedikit. Oleh sebab itu kata Al-Hujwairi, wan nas min hadha fi darajatin thalatha. Wa qad qala Al-Hujwairi rahimahullah, wan nas min hadha fi darajatin thalatha. Manusia daripada tasawuf ini berada dalam 3 peringkat. Sufiyun wa mutasawwifun wa mutasyabbihun. Orang yang betul-betul sufi dan orang yang menjalani perjalanan ahli sufi tapi belum sufi lagi. Dan yang ketiga ini orang yang hanya meniru-niru ahli sufi dengan tujuan yang lain, bukan mencari keredaan Allah, bukan nak memperbaiki hati. Baik, fasufi man fana an nafsihi wa 'asha bil haqq. Sufi itu orang yang apa dia? Lebur daripada pengaruhan diri. Makna nafsunya tidak dapat untuk mempengaruhinya lagi. Wa 'asha bil haqq, dan dia hidup bil haqq, iaitu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Muta'alliq bi rabbih, hatinya terikat dengan Allah. Ini sufi. Yang ini boleh dibilang dengan jalan. Yang betul-betul kita panggil sampai kepada tahap yang begini, yang disebut tadi dalam hadis qalbun ajra, iaitu hati yang betul-betul jernih. Man naja min qabdatil qaba'i, iaitu sufi itu adalah orang yang telah selamat, terlepas daripada cengkaman tabiatnya sebagai manusia. Wattasala bihaqiqatil haqa'iq, dan telah berhubung dengan haqiqatil haqa'iq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wal mutasawwif, mana telah usul sampai kepada ilmu tentang kebesaran dan keagungan Allah yang disingkap di dalam hatinya. Wal mutasawwif man yuhawilu al-wusula ila hadzal maqam, manakala orang yang mutasawwif dari perkataan tasawwafa, daripada wazan tafa'ala. Kalau kita tengok wazan tafa'ala ni apa dia? Hamdul masyaqqah, mengandungi makna menanggung kesusahan. Jadi mutasawwif ni orang yang cuba susah payah untuk mengikuti jalan ahli tasawuf, akhlak mereka, amalan mereka, sebagai usaha untuk memperbaiki hati. Mereka itu yuhawilul wusul ila hadzal maqam an tariqil mujahadat, cuba untuk sampai kepada makam sufi ini dengan jalan mujahadah. Wa yuhawilu an yusahhiha min suluki, dan cuba untuk memperbaiki akan tingkah laku mereka. Muhtazian hadwa sufiyah, selari sesuai dengan mengikuti langkah-langkah ahli tasawuf. Yang ketiga, ini kalau yang kedua ini kebanyakan kita ini mutasawwif, bukannya sufi. Kita ini mutasawwif. Jadi orang yang cuba untuk memperbaiki diri kita. Sufi itu barangkali antara yang boleh kita katakan sebagai sufi itu antaranya barangkali ialah seperti kibar Rabbani, ulama-ulama Rabbani seperti Al-Imam Ad-Dasuki, seperti Al-Imam Ahmad Al-Badawi, seperti Al-Imam Al-Ghazali, seperti Al-Imam Sya'rani. Ini sufi. Ini memang betul-betul orang yang sifatnya telah terlepas daripada penguasaan atau pengaruh nafsu. Jadi yang ketiga, ammal mutasyabbih fahuwa man yatashabbaha bis-sufiyah, maka mereka ini adalah orang yang meniru-niru dengan orang-orang sufi, tetapi tujuannya min ajlil mali wa tharwah, untuk mendapat harta dan kekayaan, supaya dipandang minas salihin minal awliya, lalu mendapat pengikut yang pengikut itu menjadi sumber kepada kekayaannya, wal jah wal 'ard ad-dunyawi, dan juga pangkat dan pengaruh dan harta benda dunia. Walaisa lahu ma'rifatun bis-sufiyah, tak ada baginya pengetahuan tentang ahli tasawuf atau tasawuf ataupun tentang tasawuf. Maksudnya pengetahuan yang terhasil daripada as-sayr ila Allah, perjalanan kepada Allah. Dia tak tahu manazilul iman, dia tak tahu apa makna syukur,
di dalam hatinya, tidak pernah merasainya, tidak pernah melaluinya. Dia tak tahu apa makna khauf, dia tak tahu apa makna az-zuhud, dia tak tahu, semuanya dia tak tahu. Dia hanya ikut saja style ahli tasawuf. Tapi sebenarnya dia jahil langsung tentang makna-makna yang dilalui dan dijalani oleh ahli-ahli sufi atau ahli tasawuf. Ini mutasyabbih. Jadi tasawuf itu dibalai, kata Al-Juwairi, oleh banyak yang mendakwa dia sebagai sufi, tetapi yang betul-betul sufinya bilangannya boleh dibilang dengan jari, iaitu sangat kecil sekali. Dan lazimnya yang sufi itu tersembunyi dan jarang dikenali, melainkan yang dimasyhurkan oleh Allah untuk membimbing manusia. Kerana orang yang benar-benar sufi itu, dia tak mahu berdekatan dengan manusia, tak mahu dia, kerana dia mahu untuk sentiasa bersama dengan Allah Azza wa Jalla, dan manusia itu lazimnya akan menghalang dia dan menjadi yang mengganggu konsentrasinya di dalam dia beribadah dan berbuat ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang sufi ini lazimnya menyukai khumul, iaitu menyembunyikan diri. Khumul, tak mau dikenali, tak mau ke hadapan, tak mau menonjolkan diri, tak mau disanjung-sanjung, tak mau dipandang-pandang. Jadi macam mana nak kenal orang sufi? Macam mana nak kenal al-awliya betul-betul? Susah kita nak kenal, sebab dia tak menampilkan diri dia. Kadang-kadang dia duduk dalam negeri macam orang biasa saja, tapi huwa minal awliya, minas sufiyah, orang yang betul-betul berbeza dengan segelintir kecil ahli tasawuf yang dizahirkan oleh Allah untuk memimpin manusia kepada Allah. Seperti ulama-ulama mursyidin, seperti tuan guru kita, seperti Al-Habib Umar bin Hafiz, seperti Habib Salim Al-Syatiri, seperti Habib Zain bin Sumaid, seperti Al-Habib Ahmad, seperti Al-Habib Muhammad bin Alawi, muhaddis daripada Mekah, Profesor Al-Habib tak ingat nama. Jadi ini dimasyhurkan oleh Allah, tapi kebanyakan ahli tasawuf itu mereka itu umur dan tidak dikenal. Jadi macam mana nak kenal? Nak kenal payah, ya? Dan orang yang kenal itu, dia sendiri mempunyai al-wilayah, sifat kewalian, sehingga disebut oleh ulama di dalam kitab Ma'rifatul Awliya Al-Wilayatul Ammah. Kenal dengan para wali itu sendiri suatu kewalian yang umum. Itu sendiri merupakan satu kewalian yang umum. Maknanya kemampuan seorang itu mengenal para wali, disingkat oleh Allah kepadanya, orang ini adalah kekasihku, orang ini adalah minal awliya. Itu sendiri satu bentuk al-wilayah, suatu bentuk kewalian, tapi kewalian yang am, yang difungsi oleh semua awliya, bukan kewalian yang bersifat khusus, dengan amalan-amalan yang tertentu, dengan tingkatan iman yang tinggi atau manzilah yang tertentu, tetapi merupakan kewalian yang am, yang asas, makna mereka itu saling mengenal antara satu sama lain. Nah, kalau orang itu sampai mengenal akan wali, maka pada dirinya itu ada sifatul wilayah, tapi al-wilayah al-ammah. Sebab apa? Rumitnya nak mengenal kekasih Allah itu. Nah, sebab itu bila datang kita panggil duduk dalam majlis Habib Umar, duduk dalam majlis para ulama, maka mereka yang duduk dalam majlis para ulama dan para awliya itu tadi, oleh kerana mereka itu terhijab dan tidak mengenal akan syakhsiah dan peribadi-peribadi itu sebagai kekasih Allah, maka walaupun dekat dengan mereka, walaupun hampir dengan mereka, tidak mampu mengambil istifadah dan tak mampu untuk menjadi murid dan mengambil bimbingan para ulama minal awliya itu tadi, kerana terhijab. Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu, hendaklah kita berhati-hati daripada kita mengambil guru yang tidak benar-benar merupakan kalangan orang-orang yang rabbani, yang siddiqin, atau yang dipanggil as-sufiyah, itu yang betul-betul, ya, daripada ulama yang beramal, yang mukhlisin.
Jadi di zaman kita ni ramai yang yatasaddar, yang menampilkan diri untuk menjadi syekh tarikat. Kadang-kadang usia masih muda, baru 23, 24, baru 30, sudah yatasaddar untuk menjadi syekh supaya mempunyai pengikut. Jadi ini hal keadaan di akhir zaman, maka hendaklah kita berhati-hati, ya, kerana orang yang terlibat dengan tasawuf itu bukannya semata-mata yang dipanggil sufi. Ada 3 golongan: sufi, mutasawif dan juga mutasyabbih. Maka hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah supaya kita terjauh daripada guru-guru yang membimbing kita jauh daripada Allah. Banyak berdoa kerana Allah dengan rahmatnya dan kasih sayangnya akan menjaga hamba-Nya yang sedik, yang betul-betul sungguh nak mendapatkan bimbingan. Maka hamba begini akan dielakkan daripada orang-orang yang palsu, yang menampilkan diri dengan tasawuf, yang menampilkan diri sebagai ahli tasawuf tetapi laisa minhum, bukan dari kalangan mereka. Kemudiannya, ciri-ciri guru yang mursyid. Untuk itu kita perlu mengetahui beberapa ciri guru yang mursyid. Famin tilkal amarat, daripada tanda-tanda guru yang mursyid itu, maqalaha Syekh Abdul Bari An-Nadwi rahimahullah, alaimus syekhil kamil. Tanda-tanda syekh yang sempurna. Yang pertama, an yahmila min al-ilmi al-qadri alladhi la ghina anhu. Dia mempunyai ilmu pada kadar yang tak dapat tidak. Ada pada diri ini. Nanti kalau kita tengok pada guru kita, bahkan melaut ilmu. Ini yang pertama. Jadi tak boleh jadi seorang mursyid kalau dia tidak ada ilmu yang daruri pun tak ada. Fikihnya tak khatam, tauhidnya tak belajar, tasawufnya pun dia tak tahu. Maka dia hanya sekadar beramal, sekadar menampilkan diri dengan pendekatan dan cara-cara ahli tasawuf, tetapi dia tidak ada ilmu. Maka yang begini keadaannya, ya, tidak menjadi syekh yang mursyid, yang kamil, yang sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, an yakuna muhafizan 'ala syari'ati fil 'aqidati wal 'amal wal khuluq jami'an. Hendaklah dia orang yang memelihara akan syariat, sama ada dalam sudut akidah ahli sunnah wal jamaah, beramal, tidak mengabaikan amalan-amalan yang fardu dan yang sunat, wal khuluq jami'an, dan mempunyai akhlak yang mulia, tidak berakhlak dengan akhlak yang mazmumah. Ini adalah ciri yang kedua. Kita nak kenal guru yang mursyid, yang kamil, ya, yang sempurna. Kemudian yang ketiga, alla yakuna harisan 'ala dunya, dan dia bukan seorang yang tamak terhadap dunia. An yakuna qad qada muddatan fi suhbati syaikhin kamil, dia sendiri pernah berguru pada tempoh yang tertentu dengan seorang guru yang sempurna. An yuhsina al-ulama wal masyikhah al-mu'asiruna al-munsifuna dhanna bihi. Kalau tanya kepada ulama-ulama sezamannya, mereka sangat menghormati dia. Macam mana pandangan dia tentang hadza fulan, Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Nanti mengaji dengan dia, masya-Allah, alhamdulillah, untung nanti. Jawapannya baik. Jadi bila tanya kepada ulama-ulama yang sezaman dengannya, daripada ulama-ulama yang adil, yang tak ada hasad, bila tanya kepadanya, dia jawab begitu. Ini antara tanda guru itu guru yang murni. Kemudiannya, alladzina yubayi'unahu yasbahu aktsaruhum ahsanu halah min haitsu tamassuk bisyar'i wa qillatil hirsi fid dunya. Orang yang mengambil bai'ah daripadanya dan beramal dengan aurat-aurat yang atau wirid-wirid dan azkar yang diberikan, dan kemudiannya menghadiri majlis-majlis zikrullah bersama dengannya, orang yang mendekatinya, mengambil bai'ah daripadanya ini merasakan peningkatan, daripada sudut berpegang dengan syariat dan berkurangan
keinginannya kepada dunia. Jadi bila mengambil bai'ah daripada guru yang mursyid tadi, antara tanda guru itu mursyid, apa dia? Antara tandanya ialah di mana dulunya sebelum dia mengikuti guru ni keadaannya tak elok, tapi bila dah mengikuti guru ni maka dia semakin meningkat dalam amal soleh, dalam takwa, semakin menuntut ilmu, semakin bagus hal keadaannya, dan semakin dia kurang tamak kepada dunia dan keinginan kepada dunia, semakin kita panggil menipis di dalam hatinya. Ini alamat guru itu adalah guru yang diberikan oleh Allah Ta'ala taufik untuk memimpin manusia. Kemudiannya, jadi kalau kita tengok murid-muridnya, semuanya orang-orang yang cintakan Allah, cintakan akhirat. An ya'tifa wa yahdiba ala hali muridihi fi ta'limi wa talqinihim, bersifat lunak, bersifat lemah lembut dalam kita panggil membimbing murid-muridnya, di mana dia berlemah lembut dan berlunak hati atas keadaan murid-muridnya. Kuatut tahammul, menanggung sabar dengan perangai laku murid-muridnya. Jadi murid-murid macam-macam perangai lakunya, maka dia tahammul, dia boleh tanggung sehingga murid itu dapat diasuh menjadi soleh. Kalau tak ada kuatut tahammul, tengok si dia murid masalah, sudah ente keluar daripada madrasah. Tengok saja murid dia macam ni, anda tak nak ambil dah sebagai murid. Jadi ini kita panggil sifat guru yang mursyid yang kamil, kuatut tahammul, dia boleh tanggung perangai laki muridnya sehingga dia boleh mengasuh muridnya. Daripada perangai yang begitu, akhirnya selang beberapa tahun menjadi orang yang soleh. Itu alamat dan tanda guru yang mursyid. Lazimnya kita tak dapat nak sabar, maka apa ini kita ente jangan, anda tak mau tengok wajah ente begini sebagainya. Kemudiannya wa kullama ra'a fihim su'an aw sami'ahu na'a 'alaihim, maka dia tak biarkan murid-muridnya berbuat perkara yang salah, segera dia akan menegurnya. Wa mana'ahu minhu, dan menegah daripada perbuatan tersebut. La ayyada'ahum, bukan guru yang mursyid biar saja muridnya ala halihim kaifa makana, dalam keadaan dirinya itu, biarlah sama ada buat salah, silap, tak dibiarkan saja, tidak ditegur, tidak dibimbing dengan segera. Itu adalah alamat guru yang mursyid, sangat peduli dan mengambil berat terhadap murid-muridnya. Al-jalis fi suhbatihi yash'uru bin nuqsan fi hubbi dunya, orang yang duduk menemaninya dapat merasakan an-nuqsan, iaitu berkurangan dalam menyintai dunia, dan merasakan waziyadah wa taqaddum, bertambah cintanya kepada Allah fi hubbillah. Kemudiannya guru yang mursyid itu pula keadaan dirinya ayyakuna huwa nafsuhu dzakiran mashghulan, sibuk dia ni berzikir mengingati Allah. Iz bi ghairi al-amal, tanpa amal, atau biduni azmi, atau tanpa keazaman untuk beramal. Maknanya kadang-kadang sibuk tapi mempunyai keazaman untuk beramal. La tahsulul barakah fi ta'lim, tidak akan tercapai, ataupun la tuhsalul barakatu fi ta'lim, tidak dicapai keberkatan di dalam mengajar. Jadi ini adalah beberapa ciri guru yang mursyid yang kamil yang disebutkan oleh Syekh Abdul Bari An-Nadwi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi bila kita nak berbai'ah dengan seorang guru, macam kita di madrasah, masya-Allah tabarakallah, itu tak timbul masalah itu kerana kita sudah ada guru yang cukup semua sifat-sifat yang disebutkan tadi. Nah, ini bagi orang-orang yang mencari-cari guru yang belum ada yang membimbingnya, maka dia perlu tahu sifat-sifat itu supaya tidak terjebak mengambil bai'ah daripada orang yang salah. Karena itu waqala Ustaz Sa'id Hawa rahimahullah ta'ala, wa nansuhuhu, kami menasihatinya, an yata'anniya, supaya tenang, wala yasta'jila, jangan terburu-buru, illa idza kana ala yaqinin, melainkan apabila ia benar-benar yakin
anna man tatalammadha alaihi, bahawa orang yang dia berguru dengannya, ijtama'a lahu kamalul zahir wal batin, terhimpun padanya kesempurnaan zahir dan batin, wa kana ala basiratin, dan orang yang tahu akan tanggungjawab dan kewajipannya sebagai seorang yang membimbing manusia, punya pengetahuan, tahu kaedah, tahu caranya, mempunyai ilmu yang luas. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, yang berkaitan tentang adab bersama guru, ya. Hidayah dan bimbingan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa'lam ayyuhal akhil karim, inna munqidhaka huwallahu wahdahu. Ketahuilah wahai saudaraku yang mulia, sesungguhnya yang akan melepaskan engkau, yang menyelamatkan engkau hanyalah Allah sahaja. Allah. Guru hanyalah asbab, tapi yang akan menyelamatkan kita Allah. Setengah pelajar dia bersandar pada gurunya, mengabaikan Allah. Jadi depan guru, Masya Allah, tabarakallah, akhlak dan adabnya. Belakang guru, maka dia mengabaikan pandangan Allah. Dan ini kerana kejahilannya, bahawa yang akan menyelamatkan dia ialah Allah. Yang akan memimpin dan mengangkat pangkat dan darjatnya ialah Allah. Gurunya hanyalah sebagai asbab. Innama ana qasimun, kata Rasulullah SAW, aku hanyalah yang membahagikan. Wallahu yu'ti, yang memberi kepandaian ialah Allah. Jadi Allah, oleh sebab itu, murid yang sedia, maka dia akan menjaga adabnya dengan guru dan dengan Allah. Wa'lam ayyuhal akhil karim, inna munqidhaka huwallahu wahdahu, la ghayruhu, bukan yang lain. Huwa wahdahu nafi'ud dar, Allah sahaja yang memberi manfaat dan mendatangkan mudarat. Huwa wahdahul hadi, Allah sahajalah yang memberikan hidayah dan bimbingan. Huwa wahdahur rafi'ul muzil, Allah sahajalah yang mengangkat dan menghina akan seseorang. Wa amma syekhul mursyid, adapun guru yang mursyid, minal awliya'il atqiya, mereka itu dari kalangan kekasih-kekasih Allah yang sangat kuat takwanya kepada Allah. Hum basyarun mithluka, mereka manusia seumpama engkau dari sudut manusiawinya. Walakinnahum, cuma bezanya, akan tetapi mereka itu birahmatillahi azza wa jalla qad ahsanu muamalatahum ma'a rabbihim, telah memperelokkan hubungan mereka dengan Tuhan mereka. Qad ahsanu muamalatahum ma'a rabbihim ihsanan balighan, dengan cara hubungan yang melampau di dalam adabnya. Jadi mereka ini betul-betul sungguh dalam muamalah mereka dengan Allah, mempunyai adab yang tinggi, takwa kepada Allah, patuh kepada Allah, taat kepada Allah, mencari ridha Allah. Sampai peringkat setengah ulama-ulama itu, kalau ada tempat yang dekat dengan tempat yang jauh, yang mana satu nak pergi, dia akan ukur yang mana sesuai dengan nafsu, yang mana tak disukai oleh nafsu. Yang disukai oleh nafsu, maka dia akan tinggalkan. Contoh, kalau dia nak pergi masjid ni, dia pergi masjid ni kenapa? Masjid ni ada aircon, Masya Allah, masjid ni selesa, masjid kapet ni tebal, maka dia tinggalkan masjid tu, dia pergi masjid yang tak disukai oleh nafsu. Dia tak ikutkan kehendak nafsu. Ini sampai begitu sekali. Jadi mereka ini betul-betul di dalam mereka bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tak bagi can kepada nafsu, dengan adab yang tinggi. Wa atharu rabbahum, mereka telah mengutamakan dan melebihkan Tuhan mereka, ala nufusihim, di atas nafsu mereka, wan nasi ajma'in, dan di atas seluruh manusia. Fayualuna man wala rabbahum, maka mereka itu memberikan ketaatan, kekasih sayang, kehormatan terhadap sesiapa sahaja yang
mentaati atau mengagungkan Tuhan mereka. Wa yu'aduna man 'ada rabbahum, dan sebaliknya mereka itu membenci dan memusuhi sesiapa yang memusuhi akan Tuhan mereka. Maka kerana sifat mereka yang sangat menyintai akan Allah dan sangat beradab dengan Allah, fa ahabbahumullah wa safahum, lalu Allah menyintai mereka dan memilih mereka ala ghairihim, berbanding dengan yang lain. Fakanu min ahli hadzal maqam asy-syarif, maka mereka itu berada di dalam pangkat yang sangat mulia, iaitu pangkat al-awliya al-mursyidin, iaitu orang-orang yang menjadi kekasih Allah dan diberi taufik untuk memimpin manusia kepada Allah. Jadi orang-orang macam ni, kita baca Al-Habib Zain bin Sumail daripada Malaysia. Kawan ni nak tanya soalan pada Habib Zain, nak tanya tentang Asma'ul Ismullahil Azam. Jadi dia niat dah jumpa Habib Zain, nak tanya tentang Ismullahil Azam. Jadi bila dia pergi ke Mekah, takdir Allah bertemu dengan Habib Zain dalam masjid. Bila bertemu Habib Zain nampak dia, Habib Zain pun beritahu kat dia, Ismullahil Azam macam ni, macam ni, macam ni. Terkejut dia. Ini alamat guru yang diberi taufik untuk memimpin manusia. Macam tuan guru kita tadi lah, yang Ustaz sebut, daripada Malaysia dia pergi ke Indonesia, masuk dalam surau, nak tanya soalan yang satu kepada Syekh. Tiba-tiba sebelum sempat dia tanya, Syekh yang tengah bercakap tajuk yang lain tukar dan jawab soalan dia. Ini dipanggil dalam tasawuf, dipanggil antaqallahu lisanahu, Allah memperjalankan lidahnya. Jadi tuan guru cakap macam tu, Allah perjalankan lidahnya sebagai memberi taufik kepadanya untuk membimbing manusia. Jadi ini adalah hal keadaan dan sifat orang-orang yang dipanggil al-awliya al-mursyidin. Walau bagaimanapun, kita tengok firman Allah Ta'ala, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Bagi talibul ilm penting ayat ni. Ni talibul ilm yang muda-muda ni, ya, penting ayat ni. Ya. Apa maksud dia? Maka setelah dia sampai kepada umur matangnya, kami berikan kepadanya hukman wa ilma, iaitu kebijaksanaan dan ilmu. Kalau kita tengok di situ terjemahannya, ya, kami beri kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi, di bila kata tempoh ulama, para anbiya itu dilantik sebagai rasul, dilantik sebagai nabi pada usia 40 sehingga 50. Ini waktu yang sangat penting, 40 sampai 50. Jadi balasan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada para anbiya dan rasul dengan sebab takwa dan ketaatan mereka ialah menjadikan mereka nabi, mengisytiharkan mereka sebagai nabi dan rasul yang telah diketahui oleh Allah sejak azali. Jadi Nabi Yusuf AS dengan ujiannya, kemudian dilantik sebagai nabi dan rasul. Begitulah Nabi Ayub dan sebagainya. Maka ulama tafsir yang bertafsir ayat ini mengatakan bahawa balasan seperti yang dibalas kepada Nabi itu berjalan terus berjalan, tetapi tidak dilantik menjadi nabi, tidak dilantik, tetapi diberi balasan, yaitu diberikan hikmah dan ilmu. Jadi kita sebagai talibul ilm belajar sampai kita jadi orang alim. Maka sampai usia kita, kita bila mengaji jangan kurang daripada 10 tahun, sebaik-baiknya, dan kemudiannya lebih lagi bagus sampai usia 40 kepada usia 50. Ini saat yang genting. Maka di sinilah kita akan melihat pembalasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya tadi dengan memilih beliau dan melantik ataupun memberikan kurniaan ilmu kepadanya dan hikmah dan kebijaksanaan. Jadi talibul ilm itu syahadah hadir, itu yang dia nak capai dalam sirah untuk ilmu, sehingga akhirnya dia menjadi seperti ulama-ulama Rabbani purnama, bulan-bulan yang bercahaya di zaman kita, yang membimbing umat kepada Allah, yang kebahagiaan besarnya sudah menghadap Allah Ta'ala. Tuan guru di Sik
Baba Saleh Tuan Guru Haji Saleh dah tak ada. Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari, Tuan Guru Syekh Tuan Guru Haruddin rahimahumullah pun dah tak ada, ya. Dan kemudian sebelum itu banyak lagi ulama-ulama yang lain di Kelantan yang dah tak ada, ya, yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu dalam talibul ilm belajar, hendaklah belajar berdoa kepada Allah sehingga Allah memilih kamu menjadi al-awliya al-mursyidin yang bukan sahaja dicintai Allah, bukan sahaja alim, tapi diberi oleh Allah taufik untuk memimpin manusia, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akramahum bi jarayanil khair. Allah memuliakan guru-guru yang mursyid ini dengan mengalirnya kebaikan bainan nas, di kalangan manusia, min baini aidihim, datang daripada usaha tangan mereka. Fayakununa qudwatan, maka jadilah guru-guru ini sebagai qudwah, wa imaman, sebagai ikutan, liman ittaqa, kepada orang yang bertakwa. Qala Allah azza wa jalla wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah bagi orang-orang yang bertakwa sebagai ikutan, sebagai pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Ini pangkat yang sangat tinggi, ya, di mana orang yang bertakwa menjadikan dirinya sebagai contoh untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentulah besar, ya, ad-dal ala khairin kafa'ilih, orang yang menunjuk kepada kebaikan mendapat ganjaran seperti orang yang berbuat kebaikan itu. Dibayangkan orang yang bertakwa mengambil contoh dan qudwah daripadanya, bayangkan ganjaran pahala. Tengok murid-murid Habib Omar, murid-murid tuan guru kita, murid-murid Habib Salim Asyafiri, ni murid beribu. Tuan guru ni dah beribu murid, beribu sejak dia mengajar di Al-Azhar. Masa dia belajar di Al-Azhar, mengajar di masjid di Raba'ah, muridnya silih berganti daripada Indonesia, daripada Malaysia. Bayangkan, mereka itu semua mengambil inspirasi dan nasihat-nasihat daripada beliau untuk menjadi guru dan murabbi kepada umat, untuk mendidik dan menjadi dai. Ambil nasihat dan panduan daripada beliau. Bayangkan pahala, masya-Allah, tabarakallah. Nah, kita dengan guru kita itu, ya, kita ni murid-murid ni macam langit dengan bumi. Memang dia pakai serban macam kita, memang dia pakai jubah macam kita, tapi pangkatnya macam langit dengan bumi. Kerana itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mengalir kebaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW melalui usaha dan perjuangan ilmu dia. Macam Habib Omar, Habib Salim, Masya Allah, Habib Zain. Jadi ini adalah merupakan pangkat yang sangat tinggi, ya, yang mana fazada bidzalika syarafuhum, dengan sebab mereka jadi ikutan orang yang bertakwa, maka ditambah lagi kemuliaan mereka indallah, di sisi Allah, wa bijarayani sawabihim, dan dengan mengalirnya pahala mereka ila yaumil qiyamah, terus berjalan sampai hari kiamat. Allah, ya, wa rahmat kulli dzalik, tapi walaupun begitu pangkat mereka begitu tinggi sekali, min syarafin wa uluwin, daripada kemuliaan dan tinggi pangkat, manzilatihim di sisi Allah. Faqad qala Allah azza wa jalla, Allah telah berfirman dalam Al-Quran. Betul kan ayat ini, ya? Wa man yudhilillah, ya. Betul. Ada Allah itu kan? Betul. Betul. Wa man yudhilillah. Jatuh situ, ya. Tak ada. Betul kan? Ayat ini. Tak silap, ya. Alhamdulillah. Wa man yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, dan barang siapa yang disesatkannya, falan tajida lahu waliyyan mursyida, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Maka ada satu had, apabila seseorang itu disesatkan oleh Allah dengan sebab perbuatannya atau dosa dan kemungkaran yang dia lakukan, ya, maka tak ada siapa yang boleh membimbing kepada Allah. Boleh? Mana yang membimbing itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini apa dia makna dia ni tadi? Ya. Supaya kita berada
beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada guru. Jadi bila tahu yang membimbing hanyalah Allah, ya, guru sebagai asbab, maka kita mesti menjaga adab kepada Allah dan kepada guru. Nah, yang terakhir, beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada guru. Ini kalau dalam bab ilmu tasawuf dia ada satu bab, hifdzu qulubil masyayikh, menjaga hati guru-guru itu sangat penting, supaya hatinya tidak terluka. Sebab Allah Ta'ala, sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, man adali waliyan, barang siapa yang menyakiti bagiku orang itu sebagai wali bagiku, faqad istahalla muharabati, maka dia telah menghalalkan perangku terhadapnya. Mana orang yang menyakiti kekasih Allah diperangi oleh Allah. Macam mana nak dapat hidayah? Macam mana nak dapat bimbingan? Macam mana nak dapat taraqi dan peningkatan? Allah memeranginya. Sebab itu jaga-jaga jangan kita menyakiti akan perasaan guru kita yang mursyid, yang tak mursyid, apatah lagi yang mursyid minal awliya. Jangan menyakiti perasaan. Maksudnya kita buat memang sengaja kita menyakiti, sengaja cari pasal dengan guru, sengaja nak menyusahkan guru. Orang ni cari penyakit besar. Sehingga kata ulama di dalam salah satu apa kita panggil ucapan mereka tentang pentingnya menjaga adab dengan guru, ya. Yaitu yang maksudnya durhaka kepada guru illa taubatalah, tidak ada taubat bagi. Mana orang yang durhaka pada guru, dengan kata orang yang kita panggil khianat dengan gurunya, orang yang melukakan perasaan gurunya, orang yang berlawan dengan gurunya, orang ini tak ada taubat bagi. Tak ada taubat baginya. Maknanya maksudnya bagaimana tak ada taubatan baginya? Ya, maksudnya bagaimana? Ya, kesan yang berlaku dengan sebab mukhalafahnya ataupun perbuatannya melukakan hati gurunya itu akan dirasakan di dalam dirinya dan akan menjadi faktor yang menghalang dan menghijab dia daripada terus berjalan kepada Allah. Oleh sebab itu, di dalam kita berguru dengan guru yang membimbing kita kepada Allah Azza wa Jal, maka hendaklah kita jangan sekali-kali menyakiti atau menyebabkan hal yang menimbulkan kemurkaan, kebencian guru kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Kata Al-Imam Al-Junaid, ya, man hurima ihtiramul masyayikh, barang siapa yang tidak diberikan oleh Allah sifat memuliakan masyayikh, maknanya dia tak reti nak hormat para ulama dan para guru-guru yang mursyid ini. Ibtalahu Allah Ta'ala bil maqti, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ibtalahu, maknanya memusibahkan kepadanya dengan kemurkaan yang datang daripada Allah. Mana dia akan jadi orang yang sentiasa buat perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah, tak menemui jalan yang menyebabkan dia jadi dekat dengan Allah. Orang yang tak tahu menghormati masyayikh, tak tahu menghormati ulama. Ulama datang di tempat dia, dia tak hadir. Ulama kita panggil buat majlis, dia tak pergi. Kerana tak reti nak menghormati ulama. Boleh jadi ada perasaan benci dalam hatinya kepada para masyayikh. Maka orang yang demikian ini tidak akan menemui jalan untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudiannya, mukhalafatul faqir li syaikhihi, menyalahi akan ahli tasawuf ataupun murid. Faqir di sini murid, satu lagi nama murid, qasid, faqir, sair, itu semua maksud yang sama, yaitu orang yang berjalan kepada Allah. Mukhalafatul faqir li syaikhihi, mukhalafah faqir itu kepada syekhnya, samun qatilun,
adalah merupakan racun yang membunuh, rosak perjalanan itu. Uququl masyayikh, ini tadi, mendurhakai akan masyayikh, la taubata lahu, tak ada taubat. Jadi beradablah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada guru. Jaga betul-betul adab kita, ya. Ada satu petikan di mana Nabi Musa alaihissalam apabila berpisah daripada Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir beritahu kepada dia, ya, lau sabarta la'allamtuka alfa babin minal ilmi al-ghamid. Kalau kau sabar, tak ada tanya aku, mana kau sabar, ikut, ya, jangan bertanya lagi. Jadi kalau kau sabar, maka aku akan mengajar kepada engkau 1000 ilmu yang sangat-sangat rumit atau ilmu yang sangat halus. Jadi kerana tidak sabar dengan guru, maka Allah tunjukkan di situ, ya, bagaimana akhirnya menyebabkan peluang untuk belajar daripada Nabi Khidir itu sekadar itu sahaja. Bila masuk kepada 3 soalan kepada Nabi Khidir, maka ini sudah masuk kepada al-kasrah, iaitu banyak. Maka di situ ditunjukkan bagaimana adab kita dengan guru. Iaitu sebab bila guru perintah, imtisal, kita laksanakan. Ustaz dah tengok banyak dah murid yang melaksanakan perintah guru ni diberi futu yang luar biasa. Ada seorang pelajar, dia masa dia belajar di sebuah ribat, dia sampai kena penyakit inferiority complex. Kerana di kalangan pelajar yang dia belajar tu ada seorang yang memang kita otaknya geli-geli tu. Jadi dia tak boleh nak atasi. Jadi rasa sedih aja. Sentiasa sedih. Rasa dia asyik berada, kita panggil nombor 3, nombor 4, nombor 5 saja. Tak dapat nak masuk kepada nombor 1. Dan yang nombor 1 tu pula adik dia. Tu dia. Jadi dia rasa betul-betul inferiority complex, sedih dia. Dia abang. Satu hari bila dia balik ke Malaysia, gurunya datang ziarah di Malaysia. Dia balik cuti, gurunya datang ziarah di Malaysia. Gurunya minta dia terjemahkan. Dan kemudiannya Al-Habib Omar bin Zain datang berdakwah di Malaysia, minta dia tolong terjemahkan. Jadi dia memang tak biasa terjemah dan tidak pernah menterjemah. Jadi bila minta dia terjemah, lalu dia tunaikan hasrat guru. Lalu dia terjemah sekadar kemampuannya. Mana guru pergi dia terjemah, mana guru pergi dia terjemah, mana guru dia pergi terjemah. Akhirnya bila dia balik semula ke Hadramaut, berlaku perkara yang ajaib dalam pengajian. Dia dapat mengatasi lagi. Jadi dia dengan adiknya sekarang 1-2, 1-2, 2-1, 1-2, 1-2, 2-1. Kadang-kadang dia nombor 1, adiknya nombor 2. Kadang-kadang dia nombor 2, adiknya nombor 1. Kalau tadi dia nombor 4, nombor 5. Jadi ini futuhat, barakah dalam imtisal, melaksanakan perintah guru. Sebab itu para di dalam kita melaksanakan ataupun dalam kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita berguru dengan ulama-ulama yang rabbani, maka apabila mereka memerintah kita dengan suatu perintah, maka kita ambil peluang melaksanakan perintah itu dengan harapan diberi futuh oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Ustaz sendiri pun pada pagi ini, ya, dengan niat yang demikian, tidak menganggap diri kita layak untuk berada di hadapan untuk menyampaikan ilmu kepada guru kita, dan para asatizah yang ada di sini, ya, tetapi dengan permintaan daripada Sayyid Syekh minta supaya mengisi slot daurah ini, ya, jadi dengan harapan supaya Allah memberikan futuh dan kebaikan dan ilmu kepada saya Al-Fakir, maka saya datang dan laksanakan perintah daripada Tuan Guru kita, ya, dengan mengharapkan yang demikian. Kemudiannya, idza arafta dzalika ayyuhal akhil karim, falzamil adab ma'allah qabla al-adab ma'a ghairihi.
Bila kamu tahu bagaimana Allah itu yang akan menyelamatkan dirimu, dan kamu tahu bahawa sesungguhnya guru adalah asbab. Bila tahu macam tu, baik, maka jagalah adab dengan Allah sebelum kita menjaga adab dengan yang lain. Watlub ridallah azza wa jalla qabla ghairihi. Carilah keredaan Allah azza wa jalla sebelum keredaan yang lain. Macam mana tu? Fadzalika tudraku bitarkil ma'asi. Yang demikian tercapai dengan meninggalkan maksiat-maksiat, wa hifziz syariah, dan dengan memelihara syariat. Makna melaksanakan perintah Allah azza wa jalla. Wa tarkil rukhasi wa ta'wilat, dan tinggalkan rukhsah dan alasan-alasan. Maknanya pegang dengan azimah, jangan banyak buat alasan untuk beramal. Tetapi tunjukkan kesungguhan kita untuk beramal. Jadi tinggalkan ar-rukhas wa ta'wilat, iaitu rukhsah-rukhsah dan ta'wilat-ta'wilat yang diada-adakan. Tetapi sebaliknya beramallah dengan azimah, iaitu dengan bersungguh-sungguh. Jadi ini cara untuk kita mencapai ridha Allah dan beradab dengan Allah azza wa jalla. Thumma 'alaika bil adab amama kulli man dallaka 'ala khairin dallaka, dan hendaklah kamu menjaga adab di hadapan setiap orang yang menunjukkan engkau kepada kebaikan. La siyama, lebih-lebih lagi syaikhun mursyid, guru yang mursyid, ta'adduban balighan, dengan adab yang sekuat-kuatnya atau sebesar-besar adab. Zahiran wa batinan, dengan adab yang melampau betul. Zahir dan batin, bukan zahir saja, bahkan batin kita. Husnul zan betul kita dengan guru kita, memuliakan sungguh dengan guru kita. Duna al-i'timad alaihim, tanpa kita bersandar kepada mereka dalam mengangkat kita dan membebaskan kita daripada cekaman nafsu dan meningkatkan keimanan kita. Sebaliknya bersandar kepada Allah. Fatanzaliku fi syirkin wal iyad billah, lalu terjebak di dalam perbuatan syirik yang halus, na'udzubillah min dzalik. Apabila seorang murid itu menganggap gurunya lah yang akan dapat membimbingnya dan melepaskannya daripada cengkaman nafsunya, atau gurunya itu seolah-olah yadurru wa yanfa', maka hendaklah kita berhati-hati. Jangan kita beriktikad demikian, wal iyad billah, li'annahumul asbab, kerana guru adalah asbab, wallahu huwal musabbib, dan Allah itulah penyebab yang sebenarnya. Fafarriq bainal itsnain, beza antara dua perkara ini. Hadakumullahu azza wa jalla, maka kamu diberi bimbingan oleh Allah azza wa jalla. Jadi kita tengok banyak yang menjadi menyeleweng dalam jalan tasawuf ini bila dia mengambil bai'ah daripada guru dan syekh yang menyeleweng, yang sesat, dia tetap mempertahankan guru. Tetap dia mempertahankan guru. Ini yang dikatakan tadi, orang yang bersandar dengan guru yang dah jelas-jelas pembawaan gurunya menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah, yang dah jelas-jelas gurunya itu menyalahi syariat, tapi dia tetap bertahan, dia tetap ikut juga. Maka ini yang kita panggil orang yang menganggap guru itulah yang akan menyelamatkan dia. Lupa yang menyelamatkan dia Allah. Maka dia mesti mengutamakan keredaan Allah. Dan kalau gurunya itu telah jelas gurunya orang yang menyimpang daripada jalan Ahlussunnah wal Jamaah, hendaklah dia tinggalkan. Seperti kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kalau kamu tengok seorang itu yang hebat sampai dia boleh terbang di langit, berjalan di atas air, tetapi dia membuat satu perkara secara berterusan menyalahi syariat, mana orang ini betul-betul orang yang fasik. Kamu tengok dia terbang di atas langit, berjalan atas air sekalipun, tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Orang seperti itu lebih takut, lebih sepatutnya kita takut daripada kita takut kepada hari maut. Jadi ini pesanan sangat banyak di kalangan ulama-ulama tasawuf tentang keadaan orang-orang yang mempunyai kehebatan-kehebatan yang luar biasa, tetapi mereka itu minal fusa, daripada orang yang fasik, min ahli bid'ah, orang yang mengamalkan perkara yang tak diajarkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, daripada orang yang sesat. Diingatkan supaya jangan mengambil orang ini sebagai guru walaupun berjalan di atas air dan terbang di atas langit. Kaya sandaran kita ialah kepada Allah azza wa jalla semata-mata. Qala Allah azza wa jalla
Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan bimbingan hidayah kepada kaum yang zalim. Jadi kalau orang itu orang yang zalim, ya, orang yang tidak mengikut bimbingan Allah, tidak mengikut panduan ilmu, maka bagaimana dia akan mendapat hidayah? Sedangkan Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samiun 'alim. Kemudiannya, maksud sekiranya tidaklah kerana kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, nescaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi sini jelas kepada kita beberapa perkara yang berkaitan tentang guru yang musyrik. Sekarang kita dapat gambaran di situ, ya. Semoga dengan apa yang telah kita dengar itu memberi manfaat kepada kita dan menjadi panduan kepada kita, ya, di dalam kita menjalani ibadat dan amalan ketaatan kepada Allah sebagai usaha untuk kita meningkatkan iman dan pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu untuk bahagian yang jadi yang pertama makmurat, yang kedua manhiyat, yang ketiga ini bahagian yang ketiga ayat, yang kemudian ibadiyat, dan yang keempatnya adalah adab kita terhadap guru. Empat. Jadi tinggal baki lagi satu saja lagi, iaitu yang kelima, minta minat, iaitu beberapa nasihat sebagai menyempurnakan lisan. InsyaAllah nanti kita akan baca pada sesi yang terakhir. Dan Ustaz buka sekiranya ada pertanyaan, sekiranya ada. Jadi dah pukul 8.30. Sekiranya ada, apa tanya. Ustaz mampu jawab, Ustaz jawab. Ustaz tak mampu, antum kena refer balik kepada tuan guru kita. Jadi sebanyak yang kita dah belajar daripada semalam, ini memang laju betul macam naik bas ekspres, ya. Jadi ini kitab ni kalau dalam daurah di Baitul Qurra wal Fuqaha tak kurang seminggu. Dalam masa seminggu, sehari 3 kali pengajian. Jadi kalau seminggu 7 kali 3, 21 kelas. Jadi dibaca satu persatu, ditengahkan betul-betul, ya. Tapi di sini, ya, tak apa, sebagai peringkat awal, ya, lintas laju. Jadi lazim bila kita naik bas ekspres daripada Melaka sampai ke Janda Baik, kita lalu nak Melaka, lalu nak Negeri Sembilan, lalu nak Selangor, lalu. Tapi bila tanya apa yang kita tengok, tak tahu. Sebab laju. Laju. Itu dia. Jadi macam itulah bila kita baca kitab, laju. Maka kalau kita tak ikat dengan catatan, dan kalau ada perkara yang tak jelas kita tak soal, maka yang dah laju nanti jadi kita tak perasan. Jadi walau bagaimanapun, insya-Allah dengan barakah daurah ini dan barakah tempat, ya, dan barakah guru kita, Tuan Guru Syainuddin Al-Banjari Al-Makki, niatnya yang sangat mulia, maka insya-Allah walaupun dalam masa 2 hari, insya-Allah ada asar yang akan kekal sehingga kita bawa asar itu bertemu dengan Allah dalam keadaan yang Allah redha, insya-Allah taala. Jadi kalau tak ada soalan, saya rasa sekadar itu saja dulu untuk pagi ini, yang masing-masing nak sarapan. Allahu a'lam. Aku qouli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.